Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kita dapat lagi kumpul kita dalam surau Jumaat ni untuk meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan mengikuti Rasul SAW atau mengikuti Nabi SAW di Waskop 2 Wahyu. Macam mana kerana kita kata kepentingan tajuk ini kerana Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran dan surah Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, hai Muhammad, jika kalian semua mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fattabi'uni, ikutlah aku, ikutlah Muhammad SAW, yuhibbukumullah, maksudnya Allah Ta'ala akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dhunubakum, akan ampunkan untuk kamu dosa-dosa kamu, wallahu ghafurur rahim, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kerana kepentingan tajuk itibak tersebut, maka kita kata perlu kita pelajari itibak itu macam mana. Dalam zaman kita sekarang ni boleh dikatakan semua orang mengatakan mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta kumpulan sesat pun kata dia ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dia buat benda macam bukan-bukan, bahkan macam-macam benda dia buat. Tapi semua kata ikut Quran, ikut sunnah. So sekarang ni apakah kaedah besar dalam itibak? Jadi kita masuk daripada muka surat yang ke-5 ke-6 Kita dah masuk dah ke masukan ni muka ke-7 sebenarnya. Ke-8, surat 8. So kita dah ambil sebenarnya 3 kaedah penting dalam itibak. Kaedah pertama kita kata bahawa binaan agama Islam ni atas wahyu dan nukilan yang sahih, bukan akal. Maka apa-apa datang kepada kita daripada perintah larangan kita dalam kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasul, wajib kita terima. Maksud dia, kaedah pertama dalam itibak adalah kepatuhan yang mutlak, yang total. Tidak ada sebarang dakwa dakwi. Datang daripada Allah Ta'ala sebarang perintah, kita sami'na wa ata'na. Itu asas pertama kita. Yang kedua, B itu kita ambil wajib kita memastikan tentang kesahihan berita yang sampai kepada kita. Zaman kita sekarang ni banyak sangat orang jadi mufti tak bertauliah. Mufti tak bertauliah. Kan dalam WhatsApp macam-macam fatwa keluar. Fatwa tak pernah keluar pun keluar. Yang tak pernah ada pun ada. Pening kepala. Kadang-kadang sampai yang jadi ustaz pun pening kepala, tak pernah dengar soalan tu. Kan hadis tak pernah wujud datang dan sebagainya. Macam yang bestnya bulan baru ni, masuk bulan Jamadil Akhir, Jamadil Tsani, kan? Jamadil Tsani bukannya Safar. Diorang hantar besok 1 Safar. Nabi SAW bersabda, barang siapa memberitahu hamba ku tak esok hari Safar, maka dia akan terlepas api neraka. Gila apa? Kan Safar berlepas bulan dah. Dia datang bagi tahu bulan Jamadil Akhir, dihantar, orang menggelupur dah. Nak hantar pada siapa? Semua hantar. Lepas tu saya kata, gila ke? Saya kata, besok Jamadil Akhir, tengah-tengah Jamadil Akhir pun dihantar lagi. Jadi awal Jamadil Akhir tu masalah lah. Jamadil awal habis, masuk Jamadil Akhir, selang 2 hari diorang hantar. Saya kata besok lusa ni Jamadil Akhir, bukannya Safar. Yang awak hantar benda ni kenapa? Pasal bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata tak ada bulan Safar. La Safara, tak ada bulan Safar. Tak boleh signifikan kita ada malang bulan Safar. Orang Melayu kita tak nak kahwinkan anak bulan Safar, betul? Berapa ramai orang kita jumpa kahwin bulan lain, Rabiul Awal ke bercerai? Ada? Ada je. Mana ada lah. Ingat bulan Safar je bercerai. Pandai-pandai betul, tak masalah kan. Jadi kita kata pemastian kesahihan tadi. Mana kaedah kedua, pastikan kesahihan apa yang sampai kepada kita daripada Rasulullah SAW. Pasal kita tahu bahawa banyak orang telah membuat perhubungan kata Rasulullah SAW. Dan C kita ambil itu adalah, yang kendaki dengan mengikuti Rasulullah SAW adalah beramal dengan setiap arahan baginda dan larangan baginda dalam Quran, dan mengambil kira semua benda tersebut sama ada dalam Quran atau sunnah Nabi sebagai kepatuhan kepada wahyu. Kita patuh sebab wahyu, bukan sebab benda lain. Jadi dengan sebab itu, pasal macam dikatakan oleh mentaati Allah Rasul adalah mengikut kitab dan juga sunnah. Mengikut kitab dan juga sunnah. Jadi dengan sebab itu kita kata beramal dengan sunnah itu adalah mesti. Tak boleh orang tu kata saya nak Quran tak nak sunnah. Dalam musim sekarang ni banyak orang saya jumpa, dia kata Quran adalah penjelasan segala-galanya. Saya kata betul dari segi lafaz, salah dari segi makna. Pasal dia nak tengok Quran saja, tak tengok Quran dengan hadis. Saya kata dengan abang solat macam mana? Quran kata solat, aqimus solat. Abang solat macam mana?
Maghrib 3 rakaat abang cari kat mana? Asar 4 rakaat abang jumpa kat mana? Tapi saya Quran. Takkan ustaz nak kata Quran tak menjelaskan semua sekali? Masalah kalau dia kata tangkap ikan macam mana? Mana Quran ajar cara tangkap ikan macam mana? Pasal dia panduan bagi keseluruhan kepentingan hidup. Benda cabang-cabang kehidupan, cara tanam tamar macam mana, cara tanam harum manis macam mana, tak diajarkan dalam Quran. Bahkan Allah Taala datangkan satu kaedah umum dengan mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang menerima peringatan atau ahli zikr. Pasal walaupun asal tajuk ayat itu turun kena kepada perbahasan berkenaan dengan masalah kalau orang-orang bukan Islam yang ragu-ragu musyrikin Mekah sibuk berkenaan dengan benar kata Rasulullah SAW, maka Allah kata tanyalah dengan ahli kitab. Pasal di antara kebenaran Rasulullah SAW, ahli kitab yang kita tahu orang Yahudi ni, mereka memandang orang Arab keturunan Ismail alaihissalam second class. Pasal Yahudi dianggap diri dia keturunan Ibrahim dengan Sarah, satu family yang sama, mana daripada satu bangsa yang sama. Sedangkan Hajar adalah hamba kepada Sarah. So Ismail hasil perkahwinan Ibrahim dengan Hajar. So second class. Diorang takkan anggap tinggi daripada keluarga diorang sendiri. Tiba-tiba pendeta Yahudi, rahib-rahib Kristian mengiyakan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang katakan dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam perkara ini, walam yakun lahum ayatan, awalam yakun lahum ayatan, adakah tidak menjadi tanda untuk mereka? Sekejap bagi tahu ayat ni. Ayya'lamahu. Okey. Surah Asy-Syu'ara 197. Surah Asy-Syu'ara 197. Allah Ta'ala nyatakan, awalam yakul lahum ayatan, adakah tidak menjadi tanda untuk mereka? Ayya'lamahu, mengetahui Muhammad ni. Mengetahui Muhammad ni siapa? Ulama Bani Israel, para ulama Bani Israel. Ulama Bani Israel pun kenal dia siapa. Tak jadi tanda kepada kamu dia ni adalah utusan Tuhan. Jadi tu bila Tuhan kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kamu tak tahu, tanyalah. Tengok betul tak jawapan yang sama. Jadi pengakhiran, tetapi para ulama ambil kaedah ayat tersebut datang dengan umum lafaz, bukan khusus sabab. Siapa-siapa nak belajar roti canai, fasalu ahla dzikri. Nak tanam ikan, nak tanam pokok, fasalu ahla dzikri. Tangkap ikan, fasalu ahla dzikri. Maka balik kepada umum. Pasal perincian tadi Allah tak cerita. Dia datang kaedah umum. Kaedah umum. Keadilan, kaedah umum, kekeluargaan, kaedah umum. Semua sekali datang kaedah umum saja. Perincian tadi balik kepada sekian. So, jadi bila orang tu kata Quran penjelasan bagi semua perkara, lafaz betul, pengertian tu kena fikir balik. Sebab dia tak nak hadis Nabi, dia nak Quran saja. Ini masalah. 3-4 hari lepas, minggu lepas lah, ada orang datang ke office, tajuk macam ni lah. Dia cerita berkenaan dengan tajuk apa, dia cuba nak terjemahkan Al-Quran ikut idea dia. Jadi dia kata apa? Dia kata dalam Quran Karim ni telah ada tentang wireless telecommunication. Wireless telecommunication. Ada tentang artificial intelligence. Ada tentang apa signal-signal apa telefon dan sebagainya. Saya pandang muka dia, saya kata abang jumpa kat mana? Kan dia kata, ni kita ambil daripada ni 6 tahun serius. Tuan-tuan mungkin datang kelas pejam celik datang, ni pak cik ni 6 tahun devote diri dia untuk belajar Quran 6 tahun. Tapi dengan cara yang salah. Saya kata, Tuan Haji bukannya pakar berkenaan Al-Quran, bahasa Arab pun Tuan Haji belajar sikit-sikit. Bila saya baca ayat lain daripada ayat yang dia biasa faham, dia belajar, dia tak tahu. Saya tak faham, dia kata. Dia faham ayat dia nak je. Mana ayat dia suka, itu dia hafal. Jumpa dengan orang, kalau jumpa tuan-tuan sekalian, semua terkucil lah. Dia baca keluar ayat ini, ayat ini, ayat ini. Dia taburkan ayat Quran depan orang, menggelupur orang. Dia jumpa ustaz pula jenis tak nak ngalah. Masalah juga lah. Jadi duduk dengan saya pukul 2 tengah hari sampai 4. Lepas tu berhenti semayang asar, sambung lepas pukul 4 tu, lepas semayang asar 4.30 tu, lepas solat asar duduk lagi sampai pukul 7. Dan dalam sekali saya kata macam ni, abang nak faham macam tu terpulang, tapi abang cerita depan saya bangkang. Dia kata abang bangkang, saya bangkang. Kenapa? Dia kata ulama degil sangat, dia kata payahkan agama. Saya kata kalau abang bukan ahli, kan abang ahli berkenaan wireless telecommunication, abang bukan ahli tafsir. Stop situ saya kata. Pasal dalam Islam ni tu kenapa kita kata apa yang datang dalam Islam tadi tu, hadis Nabi kena tengok juga. Dia sanggup buka advance
advanced Arabic English punya kamus, dia tinggalkan hadis. Tak alasan kerana hadis tak semua sahih. Saya kata kita ada kaedah dalam memahami hadis yang sahih atau tidak. Bahkan solat kita ni, tonton azan, mana dalam Quran ada azan? Zakat, bayar zakat, berapa kadar zakat? Hatta zakat fitrah bayar macam mana? Dia bayar, beritahu saya, berapa kadar zakat fitrah dibayar? Mana ada? Dengan sebab itu kita jaga bab ni. Pasal banyak zaman kita sekarang ni orang yang belajar Quran saja, tak nak belajar sunnah. Sedangkan kita tahu bahawa Al-Quran itu ada dua kategori ilmu dia. Satu, ilmu berkenaan dengan Al-Quran itu sendiri, yang kita berkait dengan tajuk, contoh macam bacaan, pembetulan tajwid, berkenaan tulisan Al-Quran itu sendiri. Ilmu dipanggil ilmu tafsir, itu dipanggil ilmu penjelasan makna-makna Al-Quran. Itu berkenaan dengan tajuk Quran, itu yang pertama. Yang kedua, ilmu berkenaan dengan hikmah, iaitu apa? Penjelasan kitab, fiqh, hadis, petazkiyah, penyucian jiwa. Semua benda itu masuk dari cabang apa tahu? Cabang penjelasan kitab. Mesti kita beramal dengan fiqh, sebenarnya kita melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata aqimus solah, anda belajar fiqh untuk memahami cara macam mana kita beramal, macam mana nak solat. Maka benda itu balik pada ilmu penjelasan kitab. Pasal Allah tak biarkan kitab ni diterjemahkan oleh manusia suka hati. Sebab kenapa Rasulullah SAW datang menjelaskan. Maka dari itu, kaedah ketiga ni, kalau orang tu terima untuk memahami Quran atau mengamalkan Quran, dia kena amal sunnah serentak. Tak boleh dia amal Quran tanpa sunnah. Ini kaedah itibak yang kena jaga. Itibak adalah dengan mengikuti kedua-dua sekali. Okey, masuk seterusnya. D. Kaedah yang keempat, D. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jenis ibadah-ibadah. Mana apa benda yang nampak di mata kita, cara dekat diri pada Allah. Ni kena faham, ibadah itu maksud dia apa-apa yang kita laksanakan dan kita buat untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Bentuk macam mana sekalipun yang Allah Ta'ala suka, dipanggil sebagai ibadah. Cuma ada ibadah yang memang disyariatkan, diajarkan cara, bentuk, rupa, kadar dan sebagainya. Ada bentuk ibadah tadi umum. Maksud dia, kita kata apa? Macam zikir. Zikirlah banyak mana kita nak. Waktu bila nak berzikir, zikirlah bila-bila pun. Nak sebut Allah, Allah, Allahu Akbar, silakan buat mana satu, tak ada masalah. Jangan hu-hu sudah. Selagi lafaz benar Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, silakan. Datang hu-hu-hu, ha-ha-ha, hi-hi-hi, masalah. So kita masalah pasal hu tadi, siapa? Dia. Siapa dia? Siapa dia? Pasal ni masalah Allahu la ilaha illahu. Dia ustaz. Allah Ta'ala sendiri kata, Allah Ta'ala, Allah la ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan hu. Hu tu dia lah. Mana boleh macam tu? Pasal huwa, saya boleh kata dia ni huwa. Berarti Allah itu Allah. Tapi kata ganti nama, tu belajar bahasa Arab tak mau, ponting kelas. Ini masalah dia. Bila belajar bahasa Arab je, bagi free pun lari. Di sini dah start kelas bahasa Arab. Wet tengok. Tak cari tengok. bukan kata orang sini bagus, insya-Allah. Tempat lain lah yang dah telah dicuba, diuji. Bagi kelas free pun, start je ustaz suruh hafal hilang. Mula tu semangat ni, buat buku, buat kertas kan. Ustaz tu start. Wa huma hum. Kena hafal je. Mula daripada 20, 50, tinggal 30. Minggu berikutnya ustaz suruh hafal lagi. Dia kena hafal je. Memang bukan bahasa kita. Mestilah kena hafal. Mana ada kaedah belajar bahasa Arab, tak payah baca, tak payah hafal, tak payah tengok, anda akan pandai. Gila ke? Kan tak payah baca, apa tu? Pandai. Tapi bila sebut macam tu, tak payah baca, tak payah tengok, berkerumun orang datang tanpa baca. Ustaz ni ajar, tak payah hafal. Itu masalah dia. Ini kena faham. Jadi macam kita pasal apa tahu? Dalam bentuk-bentuk apa zikir ni, kita umum. Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, udzkurullaha, ingatlah kalian Allah Ta'ala. Dzikran katsiran, ingatan yang banyak. Sebut ke, diam saja ke, tak kisah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada dia pada awal pagi dan juga awal malam. Buat macam tu. Tapi umum, tak didirikan mesti ini, tak ada mesti. Bahkan dalam perkara ni para ulama apa menyatakan, bila orang tu nak baca zikir pagi petang, dia tak perlu nak kena ikut turutan. Baca ini kemudian. Pasal orang kita banyak baca maksurat kan. Sebelah sekali terhenti pasal letih sangat. Sebenarnya anda boleh pilih mana anda suka. Ambil mana, pilih mana daripada banyak-banyak tu. Ambil yang penting-penting. Contoh macam Al-Mu'awizatain, Al-Falaq dengan An-Nas, Ayatul Kursi. Ini dia yang tinggal.
Yang lain tu asbahna, amsayna tu, itu tak apa. Pilih mana yang kita rasa nak baca. Tak kena mesti, kau dah tinggal tu aci tak? Tertinggal satu, sah ke tidak? Nabi bukan baca panjang macam tu. Sahabat ni dengar hari ni, yang ni. Sahabat lain dengar hari lain, yang ni. Sahabat yang satu dengar ini. Maksud dia faham tak? Random. Baca hari ni, besok baca lain ni pula, besok baca lain pula. Dia bukan kena ikut turutan tadi. Once ikut turutan, dia tarekat nama dia. Ikut turutan, itu tarekat. Confirm tarekat. Cuma masalah ada bai'ah tak bai'ah saja. Ini ada bai'ah atau tak ada bai'ah saja. Tahu kan tarekat apa? Ke tak tahu? Benar kali saya ajar. Okay. Bukan ajar maksud tarekat. Okay. Tapi maksud dia, segala apa yang Nabi tinggalkan bentuk ibadah. Pasal apa benda yang kita buat untuk mendapat keridhaan Allah Ta'ala dipanggil sebagai ibadah. Apa yang kita buat untuk mendapatkan. Bahkan ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ibadah khusus, kadar, bentuk, rupa, cara dan sebagainya Nabi ajar. Yang umum dia adalah apa yang Nabi tak ajar cara dia. Bentuk dia macam berdoa. Doa kan. Kita Nabi cuma ajar, Nabi kata doa kepada Allah Ta'ala. Tapi tak ada sebut mesti waktu sekian sahaja. Tak ada limited. Kita nak doa sekarang boleh, doa lepas solat boleh, doa ketika buka puasa boleh, doa seperti akhir malam boleh. Nabi tak pernah kata limit. Bila orang tu tak dapat apa, itulah tak doa solat seperti akhir malam lah ni. Tak. Doa pagi boleh, doa malam boleh, doa nak kereta boleh. Dan doa bahasa apa? Bahasa Arab boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Jawa boleh. Tak ada limit, faham? Tak ada fix. Mesti cara ini. Faham tak? Okey, dengan sebab itu kita panggil ibadah umum. Doa, ibadah umum. Zikir, ibadah umum. Dia bukan ibadah khusus. Okey? Macam tu juga, macam sayang bapa, sayang mak. Kan, sayang kita pada mak bapak kita. Punya tu juga sayang ibu bapa, taat ibu bapa. Dia pun dia umum. Dia bukan khusus secara apa. Macam taat ibu bapa, masuk rumah kena apa? Kan? Nak tidur nyanyi negaraku depan bilik abah. Itu tanda sayang. Mana pula macam tu? Tanda sayang tak ada. Kau faham tak? Pasal ikut keadaan masing-masing. Ada orang bapak dia suka anak dia supaya hadir dulu sebelum tidur, salam kan. Bah, saya nak tidur dulu bah, dan sebagainya. Ada orang tak kisah, pergilah tidur, aku sayang kau. Faham tak? Dia tak timbul tajuk. Jadi dengan sebab itu tak ada spesifik. Sayang ibu bapa tak ada spesifik. Dengan sebab itu umum. Okey. Jadi ibadah yang dikatakan, apa yang Nabi SAW tinggalkan dari bentuk-bentuk ibadah, dan baginda tak melakukannya, baginda tak buat, walaupun wujud tuntutan untuk melakukan pada zaman baginda. Mana pada zaman baginda ada tuntutan untuk itu, untuk melaksanakan benda tersebut, ada sepatutnya. Pasal contoh masa kita kata kerana baginda hidup untuk menunjukkan kepada kita benda yang salah dan betul. Bahkan apa sahaja jalan untuk mendapat keridhaan Allah Ta'ala, baginda buka, tunjukkan. Bahkan setiap kali para sahabat Nabi SAW dilaksanakan apa-apa, kita akan refer balik Nabi yang ajar. Contoh macam seorang sahabat Nabi SAW, Nabi kata, siapa nak tengok ahli syurga, tengok orang ni. Hari pertama dia datang, keluar dari pintu sekian, orang tengok dia. Satu hari kedua Nabi kata, barang siapa nak tengok ahli syurga, tengok orang ni. Inilah orang dia. Keluar orang yang sama. Dia bukan Abu Bakar, dia bukan Umar, dia bukan Osman, dia bukan Ali, dia bukan Rahman bin Auf, bukan sahabat-sahabat yang besar yang nama terkenal, tak. Yang ni tak ada peristiwa besar pada dia. Dia keluar pintu, kemudian lintas lagi. Kali ketiga Nabi tunjuk macam tu juga, sampai ke menyebabkan perbuatan Nabi ni menyebabkan salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah ibn Amr ibn As, anak Amr bin As, dia telah pergi jumpa lelaki tersebut, sampaikan dia buat trik nak tengok orang tu beramal apa, pasal tak mati lagi Nabi kata ahli syurga. Tak mati lagi dah jadi ahli syurga. Nabi kata ahli syurga. Nabi kata macam tu. So bila dia jumpa Amr bin As, ikut dia balik rumah, jumpa dia. Dia kata, aku gaduh dengan bapak aku. Kalau tuan-tuan baca hadis sepanjang, Amr bin As lihat kentong lagi. Dia kata apa? Bapak aku ada pertelagah dengan bapak aku. Jadi boleh tak aku tumpang rumah kau 3 hari? Kawan tu kata, boleh, silakan. Silakan. Lepas tu ikutlah balik. Sampai di rumah, Amr bin As tengok dia punya ibadat. Pasal ni ahli syurga ni. Tak mati lagi jadi ahli syurga. Tengok, adakah benda dia sebut atau dia buat atau dia laksanakan ajaran Nabi? Kena faham macam tu. Adakah ajaran Nabi atau bukan? Pasal kita bimbang, masyarakat kita ni memikirkan bahawa ada benda bukan ajaran Nabi telah menjadikan orang tu masuk syurga tanpa ajaran Nabi. Tanpa wasilah Nabi, dia masuk syurga. Mustahil. Jadi Amr bin As ikut dia balik rumah. Tengok solat malam tak ada. Habis kuat tengah malam pun dia tidur. Allah. Tidur balik. Tidur balik. Jadi Amr bin As hari pertama, puasa sunat tidak, sembahyang sunat tidak. Ini bukan nak ajak tuan-tuan sikit jadi malas. Ni kan jadi yang kata ustaz ni mengajar orang sini jadi malas, tak usah beribadat. Tak, nak bagi tahu. Benda dia buat tuan-tuan lagi berat, tuan-tuan tak boleh buat pun. Benda dia buat simple, tapi tuan-tuan tak boleh buat. Tapi Nabi ajar.
Benda dia buat tu Nabi ajar. Okey tak? Dia pun first dia hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Sampai hari ketiga Amr bin As tak jumpa apa dia buat. Amr bin As dengan jujurnya cakap dengan dia. Ya akhi, dia kata, saudaraku, dia kata, aku sebenarnya datang ni nak tengok kau punya ibadat. Aku tak ada masalah dengan bapak aku, tak ada gaduh pun, dia kata. Tapi aku dengar Nabi kata kau ni ahli syurga. Apa amal yang kau buat? Aku tengok tak ada benda amal yang kau buat, banyak sangat. Yalah, bagi mereka solat 5 waktu tu benda fardu yang mesti dibuat. Tapi apa benda lain yang dia buat? Sini tengok, tak ada benda. So lelaki perkenalan pun kata, apa kau nampak aku buat itulah dia, tak ada lain. Amr bin As keluar rumah dia dalam keadaan macam takut lelaki tu sorok ke dan sebagainya. Oh, lelaki tu baru teringat. Dia kata, sini, panggil balik. Dia kata, ada satu benda aku buat. Dia kata, aku tidak membawa sebarang kebencian sama muslim. Maksud dia sini, dia cakap malam sebelum nak tidur, dia kata, ya Allah, siapa-siapa buat salah pada aku hari ini, ampunkanlah orang berkenaan. Try buat seminggu tengok. Kan orang implik kereta tengah jalan, orang parking kan, kucing jiran berak dekat dalam rumah kita. Dia kata, tapi tengok soalannya, memaafkan orang lain, adakah ini bukan ajaran Nabi? Soalan dia. Pasti ajaran Nabi. Bahkan dalam Quran Karim Allah Ta'ala sebut dalam perkara ni, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-133, 134, 135, 136, Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Imran 133, Allah Ta'ala nyatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada keampunan Tuhan kalian, wa jannatin, dan bersegeralah kepada syurga, kepada taman-taman, arduhas samawat, yang luas syurga tadi, langit dan bumi. Langit dan bumi. Sebab setiap orang bila dapat syurga nanti, syurga dia adalah seluas langit dan bumi. Bukan 600 kaki kali 6 kaki tak. Bukan 6,000 kaki persegi. Syurga mana? 6,000 kaki persegi je. Ni beli tanah kurang ni. Ini apa? 30 kaki. Kan orang beli banglo 30 kali 40, 30 kali 80. Kan 40 kali 80. Luasnya rumah awak kan. Tak, syurga ni untuk setiap orang tadi, luas dia langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa? Dengan sifat orang bertakwa. Ni Quran ajar. Jadi lelaki ni buat salah satu je daripada benda tersebut. Pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika senang dan juga ketika susah. Mana ketika senang dia boleh bersedekah, susah pun dia tak ada masalah. Duit tak ada pun korek jugalah. Orang minta sedekah tak ada macam dia tak ada, walau sikit pun dia bagi. Ketika senang dia bagi, susah pun dia bagi. Sifat pertama, fi sarra' dharra. Wal kaziminal ghaiz, dan orang yang menahan kemarahan. Mana sifat pertama, infak, susah senang keluar duit, tak ada hal. Pasal dia rasakan duit tu yang datang pada yang dia pegang tu, dia hanya tempat transit. Ni saluran keluar. Dia tak kira, tak ada masalah. Kedua, tapi kadang-kadang bila orang banyak bersedekah ni, dia sikit rasa ada privilege tu. Dia rasa cepat marah. Biasa kan bos-bos kan mesti garang. Dan bos kan bila duit banyak kan dia garang lebih sikit. Awak bodoh ke? Awak tak tahu ke? Perasan tak ayat ni? Biasa keluar kan. Bila orang tu dia ni sikit. Okey tak? Allah Ta'ala kata apa? Wal kaziminal ghaiz. Sifat kedua, dan orang-orang menahan kemarahan. Kemudian ada sebab sebut ni kemarahan, ada orang kata, "Ustaz, payah tu." Ahli psikologi berkata, kalau kita marah ni kena lepaskan. Jika tidak, dia akan membuku dalam hati dan menjadi penyakit. Betul? Betul? Saya kata Islam bagi jawapan. Jawapan dia adalah maafkan. Sebab nombor 3, wal afina anin nas, dan orang yang apa? Memaafkan. Maafkan. Mana orang buat salah, maafkan. Pasal apa? Kita nak Allah Ta'ala maafkan kita tanpa syarat. Kita nak maafkan orang bersyarat-syarat. Kau bagi aku 10 benda baru aku maafkan kau. Kenapa? Allah Ta'ala boleh maafkan yang tanpa sebarang syarat. Anda siapa? Lagi besar, lagi tinggi Allah Ta'ala. Mana lepaskan? Wal afina anin nas. Nombor 3. Kemudian nombor 4, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala suka ke orang yang buat kebaikan. Tahu tak kepada para ulama tafsir kata apa? Kepada orang yang buat jahat pada dia. Kalau ikutkan apa lelaki tu buat dengan kata, ya Allah, barang saya buat salah pada aku, maafkanlah dia. Soalan, ajaran siapa? Ajaran Nabi. Dia bukan ajaran orang lain. Takkan siapa sampai kepada Allah Ta'ala kecuali ajaran Muhammad SAW. Ni betul bila orang kata Muhammad ni wasilah kepada Allah Ta'ala, betul. Tapi dipraktikkan di mana? Sebab apa segala jalan kebaikan Nabi tunjukkan dah kepada para sahabat.
Apa jalan kemurkaan Allah Ta'ala? Jalan membawa kepada kebencian Allah Ta'ala, dosa dan sebagainya, Nabi tunjukkan dah. Mana hak, mana batil, Nabi tunjukkan dah. Tak ada samar-samar di situ. Jadi dengan sebab itu, kalau dia kata ada jalan yang boleh mendekat Allah Ta'ala, makin sayang kita, pasti Nabi dah tunjukkan dah. Okay, dengan sebab itu dia kata apa? Sedangkan dia kata, walaupun wujud tuntutan pada zaman baginda untuk melakukan pada zaman baginda SAW, perlakuannya adalah bid'ah. Meninggalkan dia adalah sunnah. Mana tak buat benda tersebut, itulah sunnah. Buat benda tersebut adalah bid'ah. Sebab Nabi tinggalkan, kita kena tinggalkan. Seperti meraihkan maulid. Ini benda ni adalah benda yang sensitif. Pasal pihak masjid biasa ada peruntukan untuk buat. Saya minta maaf, tu mesti cakap juga. Okay, pasal tu ni. Zaman kita sekarang ni, banyak orang suka buat kerajaan untuk Nabi SAW, kan? Tapi belajar hadis Nabi tak belajar. Sabda Nabi tak dipelajari pun. Kita lebih suka menyanyi untuk Rasulullah SAW. Kita takkan redha kalau anak kita suruh basuh pinggan, tolong mak kau pergi kedai, tolong mak kau pergi, tolong mak kau je. Abah tak tolong, kan? Sepatutnya abah tolong sama. Tapi abah tak tolong, masalahnya anak pun ikutlah abah tergolek, anak pun tergolek, kan? Ada iklan TV baru ni, apa Glow yang lepas makan sedap, tiba-tiba dia nak masuk je hilang. Anak duduk bawah tepi lampu, bapak duduk ambil kain pelikat tutup kepala, hilang, tinggal mak seorang nak basuh. Ini dari sunnah Nabi salah. Siapa-siapa buat, tinggalkanlah perangai tak sunnah. Anyway, okay, kalau kita dapat anak, dia tak taat langsung apa kita kata. Kita cakap basuh pinggan, tolong mak basuh pinggan, tak basuh. Tolong kemas katil, tak kemas. Tolong sapu sampah, tak sapu. Suruh baca buku, tak nak. Semua sekali dia defy. Tak nak, satu benda kita arah, tak nak dia buat. Tapi tiap kali, setahun sekali birthday kita, dia beli kek. Nak tidur malam, dia nyanyi depan bilik kita. Oh ayah, oh ibu, oh ayah, oh ibu, kan? Besok pagi alarm clock, oh ayah, oh ibu juga. Tapi kita suruh langsung, dia tak nak buat. Saya nak tanya soalan, tuan-tuan redha anak macam ni? Siapa redha anak macam ni? Suruh tak buat, nyanyi tiap hari untuk kita. Angkat tangan. Siapa nak anak macam ni? Tak, ni kena faham pasal kita sekarang ni. Pasal tahu, saya ingat kawan saya Ustaz Ridwan Raja dia cerita, salah seorang guru dia di Madinah, di Madinah dahulu, cerita daripada Pakistan ke India. Dia India, dia ceritakan balik. Dia kata syekh dia ajar, dia kata misal perumpamaan cinta kita pada Rasulullah, cinta para sahabat pada Rasulullah. Perumpamaan dia macam ni. Bayangkan Rasulullah SAW duduk dekat bawah bukit. Ada tayar, kan tayar zaman dulu kan tayar kayu. Bayangkan tayar kereta lembu tu bergolek. Tak apa ni, tempat roll kabel telekom tu. Bergolek di atas bukit, golek. Nabi duduk bawah. Manusia akan pecah dua kumpulan, dia kata. Satu kumpulan yang akan jerit dari jauh. Ya Rasulullah, lari, ya Rasulullah, lari. Jerit. Kumpulan satu. Kumpulan kedua, dia tak menjerit. Dia pergi tengah-tengah tu, dia tahan badan dia, buat perisai, biarlah barang benda tu langgar badan dia, jangan langgar Rasulullah SAW. Orang yang pertama yang menyanyi, panggil jerit tu kita. Sebab kita suka menyanyi untuk Rasulullah SAW. Tapi yang berdiri halang benda tadi, para sahabat, para ulama tafsir, ulama hadis, ulama fiqh. Habis waktu mereka untuk Rasulullah SAW. Ini bukan mulai habis menyanyi macam Imam Nawawi rahimahullah, habis menyanyi. Tak. Orang sebut Imam Syafi'i ada kitab syair. Syair berkenaan dengan syair. Dia ada syair, badai bersyair. Tapi soalan, masa dia habis untuk apa? Belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, belajar fiqh, mengajarkan fiqh. Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daud. Saya sebut nama ulama-ulama kita. Kalau kita start daripada zaman para sahabat. Sahabat sendiri tak buatlah. Kemudian lepas para sahabat, tabi'in, Hasan Al-Basri, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Allah bin Mubarak, Fudail bin Iyad. Yang ini nama-nama mereka ni, kita Ibrahim An-Nakhai, yang dikatakan sebagai anak murid para sahabat. Sa'id bin Musayyab. Yang mereka dia belajar dengan para sahabat. Dia orang tak jumpa Rasulullah SAW, tak jumpa Rasulullah, tapi masa mereka habis untuk apa? Belajar sabda Nabi, sampaikan sabda Nabi. Kemudian datang orang berikutnya macam tu juga. Imam-imam yang empat, yang kita Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan juga Ahmad. Kan kerja mereka apa? Waktu mereka habis dengan apa? Mereka tak jumpa Rasulullah SAW. Banyak orang salah faham. Dia kata dengan saya, dia kata Ustaz cakap macam ni. Ini cara baru kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Satu.
Kedua, ini pasal kita cinta Rasulullah, kita buat. Para sahabat tak buat sebab mereka nampak Rasulullah. Seperti Imam Syafi'i tak jumpa Rasulullah, tapi dia habiskan masa untuk apa? Pasal beza dia kan, beza dia. Menyanyi, tuan-tuan tak letih. Tak letih, serius. 3 jam 4 jam tuan-tuan goyang-goyang badan, tak letih. Try suruh belajar bahasa Arab. Berapa lama yang tahan? Belajar tafsir, surah hafal Quran, berapa ramai yang tahan akan lari? Pasal yang satu tu apa? Tak letih. Tak letih, yang satu tu tak letih. Kan yang jerit-jerit tak letih. Yang satu lagi, macam kita kata bayangkan, roda tu yang kelanggar badan. Itulah kita kata para ulama habiskan waktu, masa mereka, kehidupan mereka untuk apa? Belajar Islam, sampaikan Islam balik. Itu sebab cara penzahiran cinta tadi kena betul. Sebab sayang kita pada isteri. Kan kita beli basikal. I sayang you, beli basikal kecil tu dia. Dia pandang muka. Oh, suami aku dia, benar. Sayang anak kita belikan belikan pensel color. Yalah, orang tanya dia kecil suka color tak apalah. Dah besar dah tua 20 tahun pun bagi pensel color. Bagi. Apa jadi? Logik tak anak kita pandang, ambil terima kasih abah. Tapi dalam hati dia macam mana? Besar lah benda ni dia bagi aku. Faham tak? Setiap cara menzahirkan cinta tadi berlainan. Kepada isteri kan, takkan beli basikal. Abang sayang ayang. Inilah cinta abang pada ayang, beli basikal kecil. Ini kata apa hal beli untuk aku benda ni? Faham tak? Untuk anak kita sayang beli cincin. Tak beli. Tak kena. Sayang itu sayang, tapi cara zahirkan sayang tadi berbeza. Sebab tu kita kata cinta Rasulullah SAW adalah benar, tapi cara zahirkan cinta macam mana? Sebab kalau kata setakat nak menyanyi, saya kata tak payah letak serban. Seriously, minta maaf cakap, tak payah pakai serban. Nak menyanyi ni panggil Amy Search, Awi dan sebagainya, diorang tarik lagi sedap. Itu dia tarik. Tapi soalan sekarang ni, adakah itu cinta? So anda nak meluangkan masa untuk menghafal Al-Quran. Bila Nabi kata apa? Iqra'ul Quran. Yang itu kita tinggal. Bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li sahibih. Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pemiliknya. Iqra'uz Zahrawan. Bacalah 2 surah yang bercahaya, itu Al-Baqarah dan Al-Imran. Kerana kedua-duanya akan datang pada hari kiamat nanti seperti 2 awan hitam, 2 kelompok burung yang 2 awan yang hujan, atau 2 kelompok burung yang mengepakkan sayap berhujah bagi pemiliknya. Iqra'ul Baqarah. Bacalah Al-Baqarah. Nabi sebut iqra'u. Nabi tak kata ihfazu. Nabi sebut iqra'u, tuan-tuan mampu. Kalau kata ihfazu, kami tak mampu ustaz. Sekarang Nabi sebut iqra'u, bacalah Al-Baqarah. Fa inna akhadhaha barakah, kerana mendapatkan Baqarah, surah Baqarah didapatkan dia adalah keberkatan. Wa tarkuha hasrah, tinggal ke surah Baqarah ni adalah kerugian. Rugi. Wala tastati'uhal batalah, tak mampu menandingi surah Baqarah ni ahli-ahli sihir. Banyak orang bagi macam-macam ayat pendinding rumah, tapi yang Nabi bagi kita tinggalkan. Nampak tak macam mana? Sayang kita pada Nabi macam mana? Sebab kenapa kita tak boleh sebut kat sini? Contoh dia kata macam maulid. Kalau dia kata untuk sayang Rasulullah, bukan itu. Kita pastikan anak kita kenal Rasulullah SAW. Siapa dia? Ajarkan hadis Nabi. Pasal majlis apa yang kita kata menzahirkan cinta Rasulullah SAW tadi, lebih kepada sabda Nabi. Sepatutnya apa Nabi sebut pada kita suruh buat, apa Nabi ajar kita buat, apa Nabi larang kita buat, sampai kita tahu mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah. Itu patut dipelajari. Ni pelik, ada seorang pensyarah mana entah, dia kata apa? Tuan-tuan tak payah belajar hadis, dia kata. Bukhari Muslim tak payah belajar, Bukhari tak payah belajar, dia kata. Pasal itu sebenarnya dia kata macam, alah, dia kata itu macam perlembagaan, dia kata. Tuan-tuan buat beli buku perlembagaan buat apa? Macam tu sekali jadi kepada masyarakat kita. Tahu waktu ke? Nak lari ni. Sikit lagi. Okey. Dia kata okey, menghidupkan malam Isra dan Mi'raj. Dia azan dulu. Azan Dia bagi azan dulu. Wallahu a'lam. Mentis tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi dia kata seperti maulid. Maksud dia maulid ni kalau tuan-tuan tengok macam ni. Okey, bezakan Kalau orang tu kata bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah SAW, kita mengenang Rasulullah SAW. Sebenarnya kita kenal Rasulullah setiap hari. Sepatutnya, bukannya ni. Bahkan kalau orang tu kaitkan dengan Rasulullah SAW sendiri, bila baginda SAW berpuasa pada hari Isnin, dan baginda jawab tentang puasa Isnin, Nabi kata apa? Dzaka yaumul ladzi wulidtu fihi, itu hari aku dilahirkan padanya. So Nabi bersyukur Allah Ta'ala, Nabi puasa pada hari tersebut. Okey, dengar ni. Jadi secara tak langsung Nabi buat setiap minggu.
Maksudnya kesyukuran dia kepada Allah Ta'ala setiap minggu. Tapi dalam bersama para sahabat tak ikut serta perkara tersebut. Bahkan Nabi galakkan kepada para sahabat untuk puasa hari Isnin dan Khamis berkaitan dengan tajuk pada hari tersebut diampunkan dosa. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka dan diampunkan dosa. Jadi pengampunan dosa itu menjadi tujuan utama untuk hari tersebut. Anda kejar puasa Isnin dan Khamis di atas dasar apa? Galakan Nabi bahawa ada pengampunan pada hari tersebut. Okey, jadi bila orang tu contoh macam ketika bulan Rabiul Awal, dia kata nak kenal Rasulullah SAW kan, sepatutnya bukan kenal Rabiul Awal je, tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari adalah hari di mana kita menyayangi Rasulullah SAW. Tiap-tiap hari kita belajar sabda baginda SAW. Tiap-tiap hari kita bersyukur kerana Allah Ta'ala beri baginda sebagai utusan Allah Ta'ala kepada kita. Tiap-tiap hari. Bukannya sebulan, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, okay, ataupun seminggu sekali. Baik, menghidupkan amal Isra'. Menghidupkan amal Isra' ni pasal timbul di dalam masyarakat kita mungkin dah kurang tinggal. Malam Isra' Mi'raj dia kata ada solat khas, ibadat khas ke, puasa khas ke dan sebagainya, kan demi untuk menghidupkan malam tersebut. Dia mendapat fadilat yang sama. Itu salah juga. Zaman Nabi dahulu Isra' Mi'raj berlaku awal sebelum hijrah. Ketika para sahabat pindah ke Madinah, Isra' Mi'raj memang telah diketahui oleh semua. Tapi mereka tak sambut pun. Mereka belajar untuk kita kata kenang Isra' Mi'raj tadi, kita solat. Every time kita solat, berlakulah kisah Isra' Mi'raj tadi kita diungkit balik kepada kita. Kerana pada malam tersebutlah diterima solat 5 waktu sehari semalam. So tak ada setahun sekali. There's no such thing as setahun sekali. Tiap-tiap hari kita ingat malam berkenaan. Okay, tapi bukan buat ibadat lain. Okay. Kemudian hijrah. Yang mana kita tahu bahawa hijrah ni tadi diadakan tarikh hijrah tersebut pada zaman Umar. Kerana pada zaman Umar radhiyallahu anhu dahulu berlaku percanggahan di sisi orang-orang yang di negeri-negeri Rom dan Parsi dahulu, Islam tawan, diorang tak ada tahun. Maka berlaku kat situ, diorang ada masalah. Bila orang kata aku bayar balik hutang Rabiul Awal nanti, tapi tak sebut tahun bila. So Umar bermusyawarah dengan para sahabat untuk letakkan tahun bilakah patut kita letak. So dah mula bincang kelahiran Nabi tak setuju, kemudian bincang turun Quran tak setuju, dan akhir sekali apa? Hijrah. Tapi hijrah bukannya hijrahnya Nabi. Arahan hijrah turun pada Muharram. Para sahabat mula hijrah, arahan hijrah turun pada akhir Zulhijjah. Pasal ketika haji, orang-orang Madinah datang bai'ah Rasulullah, mereka balik, maka mereka balik barulah ikut bersama-sama dengan situ apa? Golongan Muhajirin. Nabi sendiri keluar berhijrah pada akhir bulan Safar. Nabi sampai masuk ke dalam Madinah pada 12 Rabiul Awal. So Nabi sendiri keluar akhir Safar, tak ada malang pun, elok je sampai. Tak ada kecelakaan, tak ada kemalangan, semuanya elok. Tak ada timbul tajuk. Jadi kalau Nabi keluar hijrah akhir Safar, maksudnya kalau tuan-tuan nak kahwinkan anak bulan apa pun, sepatutnya okey je. Okey. Awal tahun dan sebagainya, ada doa awal tahun, akhir tahun. Kadang-kadang masalah kita kata, kerana tajuk dia, anda kena ingat bahawa kalau dia kata contoh macam bulan Syakban yang disebut oleh Nabi SAW, yang ada diangkat amalan padanya, ya betul. Adapun awal tahun, akhir tahun yang kita kata tahun Hijri tadi, tidak diletakkan pun oleh Nabi SAW fadilat. Bahkan memang benda tersebut dibuat oleh Umar untuk memudahkan muamalah semata-mata, bukan datang dengan ada fadilat-fadilat. Memang bulan tersebut mulia kerana Muharram. Bulan Muharram adalah bulan di mana bulan Allah telah haramkan sebarang kezaliman, haramkan sebarang pertelingkahan berlaku pada bulan tersebut. Dia ada 4 bulan haram dalam 12 tu ada 4. Bulan Rajab, kemudian Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 bergandingan, 1 berasingan. Memang Allah Ta'ala besarkan urusan bulan tersebut. Tetapi bukan maksudnya anda kena adakan amalan baru pada bulan berkenaan. Okey, sambung. Dia kata apa? Itu ditunjukkan oleh sabda baginda SAW. Sabda SAW, baginda bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadha man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa mengamalkan satu perkara, membuat satu amalan yang tiada padanya perintah kami, maka ia tertolak. Maka berkata Imam Malik rahimahullah, apa-apa yang tidak menjadi pada hari berkenaan sebagai agama, apa tak jadi agama pada hari para sahabat, zaman para sahabat tadi tak jadi agama, dia kata, maka ia tak akan menjadi agama pada hari ini sebagai agama. Takkan dia jadi pada masa kita agama. Benda tak jadi agama pada zaman diorang, takkan jadi agama pada zaman kita. Berkata Ibn Taimiyah rahimahullah, peninggalan yang berterusan adalah sunnah. Sebenarnya perlakuan yang berterusan adalah sunnah. Macam berterusan mengikuti arahan Nabi adalah sunnah, macam juga tinggalkan apa yang ditinggalkan juga adalah sunnah. Okey. Dan berkata Ibn Katsir rahimahullah, dia kata, adapun ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan mengenai setiap perbuatan atau kata-kata yang tidak sabit daripada para sahabat baginda adalah bid'ah.
Mana Pak? Ini ahli sunnah wal jamaah. Apa-apa benda tak ada perbuatan para sahabat, tak ada perbuatan para sahabat, tak ada kata-kata para sahabat, maka dia bid'ah. Kerana apa? Kerana jika ia baik, kalau perbuatan itu baik, kata-kata itu baik, nescaya mereka akan melalui kita kepadanya. Kalau benda itu baik, para sahabat akan buat dulu. Sebab diorang lebih sayang Rasulullah, diorang lebih nakkan syurga banding dengan kita. Pasal bagi mereka tu, benda tu adalah lebih kuat berbanding dengan keadaan kita. Jadi dengan sebab itu kita berhenti kat sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Nanti kita masuk berkenaan dengan yang kelima. Itu kaedah yang kelima yang kita akan bincangkan kemudian insyaAllah. Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.